Okey, dalam klip sebelum ni kita dah dapatkan mencari titik lenyap. Dah ada titik lenyap 1 dan 2. So sekarang kita teruskan dengan untuk melengkapkan lukisan kita. Jadi dalam lukisan sebenar bagi perspektif 2 titik atau lukisan perspektif bagi tajuk grafik bagi mata pelajaran grafik komunikasi teknikal, murid-murid atau anak-anak perlu ingat bahawa kita tidak diberi pandangan bantuan ini. Ini pandangan bantuan, isometri. So, pandangan bantuan ini tak dibagi. Pandangan bantuan ini tidak ada. Jadi, untuk permulaan lukisan, diberi pandangan bantuan untuk membantu kita untuk menerapkan kaedah-kaedah sebelum kita diberi pengujian yang sebenar tanpa pandangan bantuan. Tak apalah, dia ada pandangan bantuan, kita gunakan. Namun, kaedah penyelesaian kita sama macam kita melukis isometrik. Okey? Jadi kita di sini kita dah ada titik lenyap 1, titik lenyap 2 dan kita ada pandangan bantuan, kita cuba gunakan pandangan bantuan. Okey. Perkara pertama, apa yang perlu anak-anak buat ialah kita kena cuba dapatkan garis tinggi. Kita cuba dapatkan garis tinggi. Apa dia garis tinggi? Garis tinggi iaitu garis yang mana-mana garis yang menyentuh sata gambar. Titik yang menyentuh sata gambar bila kita garis ke bawah straight, itulah garis tinggi. Di mana bila disentuh sata gambar bagi mata penglihatan pelukis, yang mana-mana item yang sentuh sata gambar, ketinggian dia ialah ketinggian original. Mana-mana item yang sentuh sata gambar, maka ketinggian dia ialah ketinggian original. Apa makna original? Itu cikgu bagilah original ni. Maksud dia ketinggian original, kita akan ambil sisi sebenar ketinggian tersebut untuk kita terus terapkan dan itulah butiran sebenar yang boleh kita katakan dia sebagai butiran. Okey, contoh pada kes kat sini kita berikan titik sebab kita ada pandangan bantuan. Kita katakan sini titik A dan di sini titik B. Pada pandangan pelan, ini adalah pandangan pelan, pandangan atas. Pada pandangan atas bagi objek A dan B berada betul-betul di atas sata gambar. So, di sini A, di sini B. Bezanya A di bawah, B pada aras yang kedua. Okey. Kalau tengok pandangan hadapan, pada pandangan hadapan, ini objek dia. Ini gambar rajah yang terlihat. Okey. Jadi, pada pandangan hadapan, kita tahu A dan B kita berada di A dan B di atas. Kita cuba terapkan. Okey, kita lukis dahulu garis tinggi. Garis tinggi mana garis tinggi? Okey, kita garis tinggi, kita ambil dengan syarat T-square awak betul-betul rapat tepi papan. Awak turun ke bawah straight saja. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat? Kita dapat pada tapak aras dia bawah ialah A dan kita cari aras B. Mana aras B? Okey, kita dapat aras B. Tak kelihatan sangat. Cikgu takut dalam video cikgu tak nampak ni. Jadi kita hitamkan sikit ya. Bukan nak hitam sangat, dia bukan objek, dia unjuran. Tapi untuk awak lihat titik-titik yang berkaitan. Jadi di sini A dan di sini B. Baik. Bila A dan B bersentuh dengan sata gambar, ketinggian dia adalah original. Titik tersebut kita boleh ambil dan itulah butiran. Bila itulah butiran, maka bolehlah kita objekkan. Kita boleh objekkan A dan B awak. Kita objekkan. Okey, itu dia A dan B. Objek yang pertama. Okey, seterusnya, kita nak tengok sisi yang bila kita nak lukis, kita nak teruskan cara melukis, kita lihat pada pandangan hadapan atau pada pandangan sisi. Pada pandangan sisi. Jadi pada pandangan sisi kita ada permukaan. Okey. Jadi permukaan ini betul-betul tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa yang boleh kita katakan satu yang bersifat bentuk yang tersembunyi, bentuk yang pelik. Dia satu kotak, ada permukaan A, B, kita tandakan sini C dan D. Bermakna permukaan A, B, C, D ini ialah permukaan yang betul-betul tertepik pada sisi. Jadi dia tepik aja pada sisi, bermakna kita nak dapatkan titik C berdasarkan kaedah kita. A bagi tarik
terus ke titik lenyap 1, dia akan melalui C. Okey, garisan ini kita namakan garisan apa ya? Garisan apa ya? Garis bumi, garisan unjuran. Kita namakanlah garisan unjuran daripada A pergi ke titik lenyap 1. Ketika perjalanan kita A melalui titik lenyap 1, kita akan melalui titik C. Okey, jadi daripada A pergi titik lenyap 1, kita ada titik C. Lalu nak dapatkan titik C macam mana cikgu? Nak dapatkan titik C, kita bawa turun daripada atas. Pada pandangan pelan, titik C awak berada di sini. Begitu juga di D. Cuma bezanya C pada aras bawah, iaitu pada aras bawah, C ni pada pandangan hadapan. C sama aras dengan A dengan C sama aras, sama ketinggian. B dan D sama ketinggian. Jadi C di bawah, D satu ketinggian di atas C. Jadi untuk dapatkan titik C, berada dalam perjalanan daripada A ke titik lenyap, ada titik C. Jadi titik C, kaedah dia kena lukis pergi ke titik stesen. Jadi garisan ini namanya garis penglihatan. Nama garisan ini adalah garis penglihatan. Kita tarik, tetapi bila kita sentuh saja dengan satah gambar, kita kena berhenti. Dan apa kita buat? Kita kena straight ke bawah. Garis lurus ke bawah. So, ini namanya ialah garis penglihatan. Okey, tarik. Bila kena, kita terus tarik bawah. Terus bawah. Okey, kita ada persilangan dengan garisan daripada A pergi titik lenyap. Daripada C pergi ke titik stesen. Sentuh satah gambar. Kita stop, bawa turun. Persilangan itulah C. Itulah kaedah. Dan sebagaimana dalam lukisan bantuan kita, A dengan C bersambung. Kita pun sambung. Kita objekkan dia. Jadi begitulah. Seterusnya untuk dapat titik D, kita sambung daripada B pergi ke titik lenyap. Bila B pergi ke titik lenyap, dia akan melalui titik D. Jadi kita pun samalah, daripada B pergi titik lenyap 1. Okey. Cikgu lukis ni mungkin tak berapa tepat sebab mata dah rabun. Okey, awak lukis lebih cantik lah. Jadi dalam perjalanan B titik lenyap 1 ada titik D. Titik D kena bawa turun daripada atas. So D patutnya pergi titik stesen, sentuh satah gambar, berhenti, bawa turun. Dan bila bawa turun, persilangan dia ialah D. Jadi kita nampak ACDB, satu permukaan yang bersambung di antara satu sama lain titik-titiknya. Kita pun objekkan dia. Kita dah dapat 4 butiran. Setiap satu dikira satu butiran. 1 butiran, 2 butiran, 3 butiran, 4 butiran. Yang tepat. Okey, sampai di sini cikgu nak ulang. Perkara yang penting, pelajar selalu tersilap apabila dia melukis garis penglihatan, pergi ke titik stesen, kemudian dia berhenti di mana? Di garis ufuk. Dia tak berhenti di satah gambar. Dia berhenti di garis ufuk, baru dia turun bawah. Itu kesilapan pertama. Kedua, yang biasa pelajar selalu buat silap. Ketika nak mencari titik lenyap, dia tarik, dia berhenti di garis ufuk. Dia kata itu titik lenyap. Salah. Dia kena teruskan sehingga bersambung dengan satah gambar, bawa turun ke garis ufuk, barulah itu dikatakan titik lenyap. 2 kesalahan yang pelajar biasa buat. Okey, kita cari belah sana pula. Sisi tepik belah kiri pada pandangan hadapan. Jadi pada pandangan hadapan, kalau kita dah pakai C dan D, kita lukis sini A, B. Kita ambil sini E, F, G dan H. Okey, sama macam tadi. A dengan E, sisi yang sama. Kita pergi tarik ke titik lenyap 2. Samalah, kita pergi tarik titik lenyap 2. Sekejap lagi kita akan melalui titik E. Patutnya kita lukis daripada atas dulu. Tapi bagi cikgu suka lukis daripada bawah. Sebab sepanjang cikgu mengajar, dah berbelas tahun, kesilapan pelajar selalu buat ialah dia keliru bila buat daripada bawah tarik dulu. Daripada atas turun bawah dulu. Selalu dia berlaku kekeliruan. Jadi cikgu pun buat macam itulah. Tapi dalam buku, jalan kerjanya sepatutnya atas turun bawah. Okey, A pergi titik lenyap 2.
A pergi titik lenyap 2, dia akan melalui titik E. Mana E awak? E belakang sekali. Kita tengok daripada pelan, E berada di hujung sekali. Jadi di sini E, di sini juga F. Bezanya E pada aras bawah, aras bawah E. F berada pada aras paling tinggi. Aras yang ke pertama, aras bawah, aras 1, aras 2. So F pada aras paling tinggi. Okey, jadi E dalam A pergi titik lenyap 2 melalui E. So E bawa turun. Jadi bawa turun macam mana? Kena pergi titik station macam biasa. Ini garis penglihatan. Kita lukis garis penglihatan, sentuh sata gambar, stop. Okey, stop. Dan kita lukis straight ke bawah. Dan persilangan kita ialah, itulah dia titik. Persilangan dengan A pergi titik lenyap. Itulah titik E awak. Okey, pelajar kena hati-hati ya. Sebab bila garisan yang terlalu berhampiran di antara garisan mendata kita dengan garisan penglihatan kita dan garisan menuju titik lenyap, unjuran, kadang-kadang kita tersilap bila kita sambung. Kadang-kadang kita tersambung pada titik yang bersilang dengan garisan mendata. Salah. Sebenarnya bersilang dengan garisan menuju titik lenyap. Dia menuju titik lenyap, dia ada E. Dia bukan dengan garisan mendata yang tidak ada apa-apa hubungan dengan garisan daripada garis penglihatan kita daripada atas tadi. Okey, dapat dah E. AE objek. Kita objek terus. Jangan tunggu lama-lama. Nanti dia ambil orang. Objek terus. Okey. Seterusnya, kita nak cari titik F. Okey, nak cari titik F. Jadi macam mana nak cari titik F? Okey, kita boleh pergi cari daripada, kita cari titik H dulu. H. Lepas B, H, B pergi titik lenyap. B pergi titik lenyap, dia akan lalu titik H. Jadi B pun pergi titik lenyap, dia akan lalu titik H. B pergi titik lenyap 2. Okey, dia akan lalu H. Mana H? Pada pandangan pelan, atas kita ada tiang pertama di sini. Kita ada tiang 2 di sini butirannya. Kita ada tiang belakang sini butirannya. So H berada di sini. H, begitu juga G berada di sini. Jadi mestilah H datang daripada atas pergi titik station. Okay, pergi titik station. Sentuh sata gambar dan kita akan bawa turun. Okay. Kita akan bawa turun. Okey. Bawa turun, betul Yang mana bersentuh dengan garisan unjuran daripada B pergi ke titik lenyap 2, di situlah H awak. So di sini H. Jadi awak kena objekkan dia. Jangan tinggal objekkan kerana markah dikira bila awak objekkan. Okey, dah ada sampai di sini. Jadi H, kita nak cari titik G dan F. G dan F datang daripada satu titik di hadapan. Okey, titik ni kita tak tahu. Dia akan pergi melalui G, pergi ke titik lenyap 2, G dan F. Okey, jadi titik ini yang tak tahu ni berada pada aras paling tinggi. Okey, jadi daripada sini bawa turun, mana aras paling tinggi kita? Di sini. So di sini H, di sini G. Okey, kita kena ambil, tarik. Okey, kita akan tarik. Video je, nampak tak? Tak nampak. Okey, kita pergi tarik. Kita pergi ke mana? Okey, pergi kepada garis tinggi. Garis tinggi ini namanya garis tinggi. Okey, garis tinggi ni bila dia sentuh aja sata gambar, garis ni tinggi original. Tinggi original. Jadi A, B dan satu titik yang tak tahu ini berada di atas dia. Okay. A, B, satu titik yang tak tahu berada di atas dia yang menggambarkan kedudukan original. Tinggi original kita tarik sebab dia sentuh sata gambar. Jadi di sini perlu ada titik ini untuk kita, kaedah kita perlu ada titik ini, barulah kita boleh dapat titik G dan F. Kerana daripada depan dia akan pergi ke titik lenyap 2, dia akan lalu G dengan F. Jadi titik ini tak tahu. Jadi titik ini mesti syarat dia sentuh sata gambar, dia jadi titik original. Jadi garis tinggi. Ini garis tinggi kita. Ketinggian tidak berubah. A kita ambil original, B kita ambil original, terus ambil ketinggian. Yang lain ada perspektifnya. Perlu kita perspektif menuju titik lenyap. Tapi tiga titik ni, A, B dan titik tak tahu ni, tak perlu. Terus ambil ketinggian original. Okay, tinggi dia original daripada sini.
So daripada tempat yang kita ambil ini rujukannya, pergi ke titik lenyap, dia akan lalu G dan F. Sama juga kat sini. Okey, dah hitam sangat je pelukis ni kan. Okey. So, katakan pada sini titik yang kita tak tahu. Okey, kita namakan saja. Okey, kita pergi kepada titik lenyap. Dalam pergerakan pergi titik lenyap, dia akan lalu G dan F. Mana G? Datang daripada atas. So, ke titik lenyap sudah ada. Dan datang daripada atas daripada mana? Mesti daripada kedudukan G awak. G awak pada sini. Dah ada garisan dia cikgu. Garis penglihatan dia dah ada ke titik stesen. Berhenti kat sata gambar. Kita buat turun. Bersilang. Bersilang dengan mana? Dengan garisan daripada bahagian depan bagi G dan F. G dan F. So, bahagian depan dia kat sini. Okey. Dia pergi titik lenyap. Tengok. Okey. Garis penglihatan. Okey. Dapat persilangan. So, inilah dia awak punya titik G awak. Jangan ambil yang silang atas. Bukan garisan ini. Bukan garisan yang ini. Garisan daripada sini. Okey. Ini kesilapan yang pelajar selalu buat. Dia tak berhati-hati. Okey. Begitu juga daripada F. Bila dah lalu, dia akan lalu F pula di belakang dia. So, F pun dah ada. Okey. Pergi titik session. Sentuh sata gambar. Berhenti. Garis penglihatan. Bersilang. Dah dapat. Okey. Panjang sikit cara kerja kita ya. Bahagian pertama sudah siap. Okey. So, kita dapat permukaan 1, kita dah dapat permukaan 2. So, permukaan mendatar 3. Permukaan 3, permukaan yang mendatar. Okey. Permukaan yang mendatar. Jadi, A, D dah ada. H dah ada. G, F, G, H, I. Kasihkan sini titik I. Jadi, membentuk permukaan mendatar. Ingat, D, I ataupun daripada H, I. H, I, satu garisan yang selari dengan sisi. H, I di belakang sini satu garisan selari. Bila selari dia pun sama juga, dia akan pergi titik lenyap, dia akan pergi titik lenyap. Jadi H pergi titik lenyap sama juga, dia akan pergi titik lenyap 1. Saya rujuk daripada H, saya rujuk daripada H pergi titik lenyap 1, dia akan lalu I. Okey, kita sambung aja garisan titik lenyap. Okey, mana I cikgu? I mesti syarat dia daripada turun daripada atas. Bila turun daripada atas, I awak mesti pergi titik stesen. Ini namanya garis penglihatan. Kena bina garis penglihatan. Okay, sentuh sata gambar, berhenti. Lepas itu buat apa? Kita bawa turun ke bawah. Okey, inilah I awak. Terus objek. Objek ke mana? Dia bersambung dengan H. Dia bersambung dengan H. Dia juga bersambung dengan titik D awak. Okay, saya lukis ni, kita basic. Saya akan gunakan titik-titik, saya namakan titik-titik tersebut untuk memudahkan awak buat rujukan. Lepas I, dah siap. Nampak kita dah ada satu permukaan dataran. Lepas dataran, dinding pula. So, dinding yang keempat. Ni keempat ni dinding. So, kita tengok dinding, kita dah ada H, dah ada G. S, G, I. Cuma kita tidak ada titik di belakang membentuk dinding yang keempat. I, J. Katakan titik J belakang. Okey, tengok. J pada ketinggian. Di sini J awak. Pada ketinggian pangkal bawah. Ketinggian pertama, ketinggian yang paling tinggi. So, di sini J. Okey. Jadi, J pada kedudukan atas sama dengan I. Pada pandangan pelan, J sama dengan I. J. Okey. Jadi, sekarang, macam mana kita nak buat? Okey. G melalui J, dia akan pergi titik lenyap 1. G akan pergi titik lenyap 1, dia akan lalu J. Jadi, G kena pergi titik lenyap 1. Tengok berdasarkan gambar aja. Okey, dah ada. Okey. H, bila pergi ke titik lenyap, dia cuma lalu I. Dia tak lalu J. Jadi, H pergi titik lenyap, lalu I. G pergi titik lenyap, lalu J. Mana J cikgu? Turun daripada atas. Dah ada garisan dah daripada turun daripada atas. Dah ada titik stesen. Maksud turun daripada atas tu bermakna garis penglihatan. Pergi titik stesen, sentuh sata gambar, berhenti, bawa turun, bersilang. Okey, dah dapat J. Hitamkan terus. Ini satu dinding. Dinding nombor 4. Jadi, senang. H, I, J, G. Kat sini F tadi. Okey, sama juga titik di bahagian belakang sana. H, I, J, K. Belakang sini K. Belakang sekali. Pada ketinggian yang paling tinggi. Jadi, dalam perjalanan dia sama ada J pergi ke titik lenyap, dia akan lalu K,
atau daripada F pergi titik lenyap sana pula, titik lenyap 1. Titik lenyap 1 dia akan lalu K. Daripada J pergi titik lenyap 2, dia akan lalu K. Pilih mana satu? Okey, saya nak pilih F lah, pergi titik lenyap 1. Boleh je daripada J pergi titik lenyap 2 pun boleh. F titik lenyap 1 pun boleh. Okey. Sambung. Okey, unjuran. Okey, mana F cikgu? Mana K cikgu? Boleh turun daripada atas. So, dalam perjalanan dia ada K. K tu boleh turun daripada atas, garis penglihatan, titik session, satu serta gambar buat turun. Ataupun boleh juga daripada J pergi ke titik lenyap 2. Hasil persilangan pun boleh. Jadi sekarang saya nak ambil pada persilangan yang ini. Boleh dia ambil? Boleh. Okay, dia pergi titik lenyap 2, dia akan bersilang di K. Tanpa perlu saya bawa turun daripada atas. Bawa turun daripada atas pun boleh juga. Bawa turun maknanya garis penglihatan. Pergi titik session, sentuh serta gambar, berhenti, bawa turun. So, saya dah dapat titik K kita. Lepas itu kita buat. Kita akan hitamkan. Okey. Selesai. Jadi, inilah cara kita melukis. Agak comot sebab saya nak menerangkan kepada anak-anak, para pelajar. Tetapi hakikatnya bila awak lukis, tak perlulah lukis ni. Awak boleh tanda titik-titik ataupun tandakan kedudukan titik bucu-bucu, penjuru-penjuru ini untuk memudahkan lukisan kita. Jadi sampai di sini saja untuk lukisan perspektif 2 titik yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.